Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Sihat semua? Sihat Ustazah. Ustazah sihat? Sihat. Alhamdulillah. Okey. Kita mulakan kelas kita lah. Sekarang 20 orang. Dengan membaca doa dulu. Baik, siapa volunteer nak baca doa? Siapa ya? Pelajar lelaki tolong volunteer. Masih selimut lagi ke semua ni? Saya Ustazah. Nabil. Okey, bagus Nabil. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Nabil. Baiklah, sebelum kita mula kelas, Ustazah nak tanyalah pasal jadual baru, okey ke? Tak okey, saya membantah. Okey Ustazah. Ada yang okey, ada yang tak okey? Okey ke tak? Tak. Semua tak okey. Tak ada siapa pun yang okey. Ya ke? Kenapa? Ustazah, I cried Ustazah when I saw the timetable. 5 Ustazah. Ustazah, I cried Ustazah when I saw the timetable. Aduh, awak tahu Ustazah hari ni kalau ikutkan 10 masa. Kan? Maksudnya maksudnya kalau campur offline lah. 3 masa pagi ni, lepas tu nanti pukul 10, 3 masa 4 semaya, lepas tu sambung karang 2.30 tu sampai 3.30, 3 kelas gabung, tingkatan 4 tu, lepas tu tingkatan kelas awak kan. Sebenarnya dia combine tu dengan Fatih. Lepas tu Ustazah pun tak tahulah. Dia kata sebenarnya pas orang duduk ada ibu bapa yang komplain jugalah kan. So ada beritahu dekat Puan-Mai kata dia mulakan kelas tu 29 hari 20 hari bulan kan buka sekolah nanti baru mula. Maksudnya minggu ni tak adalah lagi kelas tu. Tapi macam tu lah kan. Dia kata sama ada boleh buat offline atau online. Macam mana nak buat tak tahulah sebab kalau dah gabung kelas macam awak, kalau gabung dengan Fatih, Ustazah rasa Ustazah tak tahu nak gabung. Yelah pendekatan tu lain kan, berbeza. Jadi tak tahulah macam mana cara dia nanti. Sebab dia buat macam tu jadual sebabnya nanti kalau orang pantau PPD ke GPN ke pantau, kita punya mata kredit untuk cikgu-cikgu mengajar tak cukup. Sebab sepatutnya kalau kalau waktu mengajar tu contoh satu masa 40 minit, 45 minit dia akan cover lah. Kalau kita kelas sampai 1.5 tu je okey dah kan, pukul 1 tu. Tapi sebab tak cukup, sebab kita buat masa setengah jam. Jadi kalau campur-campur semua baru berapa ratus minit je. Tak cukup. Tu yang kena buat macam tu. Kami kesian sebenarnya. Cikgu tak apalah lagi kan, budak-budak lah, kamu lah semua. Sebab setiap hari kan kecuali Jumaat. Kesian buat masa sekarang ni sebab guna data kan. Kelas online semua tu masa kamu. Tapi Ustazah pun tak tahu, tak boleh nak buat apa. Kita tahu cikgu-cikgu pun gitu jugalah, macam bagi tahu jugalah dekat pentadbir kan. Tunggu respon dia orang lah macam mana.
Ibu bapa kamu macam mana? Ada yang komplain? Ada tak? Parents saya tak komplain pun. Ikutlah kata macam apa, stres ke kan, banyak sangat kelas dan sebagainya. Tak ada ke? Sebab ada kelas lain yang ustazah kan ada dalam grup kelas diorang juga kan. Ada ibu bapa bunyi jugalah. Kesian dekat anak dia. Kami faham sebenarnya tapi tak tahulah macam mana. So sekarang ni kamu jangan fikir sangatlah. Kalau ada pun kelas tu nanti petang tu mungkin cikgu just buat tutorial. Memang kelas tu tutorial maksudnya secara offline lah. Just buat latih to be, latihan macam tu je, relax je. Boleh tak? Tak payah fikir tu. Kecuali kalau ada cikgu yang memerlukan nak buat kelas online, dia buat online lah. Tapi ikut persetujuan kamu lah juga nanti. Mungkin cikgu akan bincang. Kan? Macam tapi ikut jadual ni ustazah tengok macam kalau katakanlah macam cikgu Faizah hari ni kelas kamu kan 4 masa kan? Kalau ustazah tengok Ustazah. 4 masa. Bayangkan kalau murid kalau satu offline kan ada kalau yang tak masuk kelas bayangkan dah rugi 4 masa tau. So kamu ada 1 hari lagi sebab dia bagi 2 hari je. Macam ustazah pun 2 hari 2 hari dengan kamu. Hari ni dengan hari Khamis kan. Jadi kalau tak masuk hari ni, pagi ni tak masuk, lepas tu sekarang contohnya petang nanti pun tak masuk juga, dah rugilah 1 hari. So tinggal Khamis. Kalau Khamis tak masuk juga habis 2 hari. So sebenarnya bahaya jugalah dengan jadual sekarang ni. Betul tak? Saya senyap je ni. Betul. So tak apalah buat masa sekarang tak payah fikirlah. Minggu ni relax dulu. Minggu ni memang tak ada. Memang tak tahulah kok ada cikgu yang nak buat tapi semalam pembai kata mula 20 hari bulan lepas cuti. Okay? Okay lah. So kita ada apa-apa ke nak tanya lagi? So jadual tu. Ada tak ni pun ramai ada tak masuk lagi ni. Adam memang tak ada ni. Tak ada soalan? Tak ada dah aku. Kalau tak ada so kita mulakanlah kelas kita. Pagi tadi Ustazah minta kamu buat jawab soalan tu just suka-suka je main-main je silang kata tu. Sambil-sambil ingat balik apa yang kita belajar lah. Okey, tadi terkesilang kata tadi tu daripada pelajaran 1 dan 2. Kan? Daripada pelajaran 1 dan 2 bahagian Al-Quran. Pelajaran 1 tu, tajuk yang pertama tu ialah ayat hafazan. Ingat tak ayat hafazan tu lagi? Dah hafal belum tu? Surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. Siapa dah ingat, dah hafal dah ayat ni? Siapa ingat dah laqad ja'akum tu? Saya Ustazah. Berapa orang dah ingat? Okay, laqad ja'akum kan berkaitan dengan utusan Rasul tu kepada manusia kan. Dia sikit je sebab dia ayat hafazan, dia terangkan intisari ayat sahaja. Okay, kemudian suruh hafal kan. So apa kaitan dia? Yang ni soalan dia bertanya tentang intisari ayat lah ni dalam ayat ni. Okay, contoh yang pertama kita hendaklah menerima Al-Quran secara dengan penuh yakin. Okay, melintang. Nombor 2, melintang kat sini. Apa jawapan dia? Siapa jawab tadi? Kebaikan Kita hendaklah menerima Al-Quran secara Keseluruhan. Ni yang kedua, silap. Yang pertama. Itu silap yang pertama. Yang nombor 3 dulu, melintang. Okay, umat Islam perlu bersepenuhnya kepada Allah SWT.
Tawakal. Bertawakal. Okey, nombor 3 melintang ni tawakal. Okey. Yang kedua, soalan nombor 5. Allah SWT sangat hamba-Nya. Mengasihi yang Mengasihi hamba-Nya. Okey. Kemudian yang menegak, Allah SWT telah mengutuskan daripada kalangan manusia Rasul. Kalau siapa jawab cepat tu maksudnya dia jawab, dia try buat. Siapa yang tak jawab tu maksudnya dia tak buat. Okay, Rasulullah SAW sangat mengizinkan umatnya di dunia dan di akhirat buat umatnya. Mengizinkan apa? Di dunia dan di akhirat. Kebaikan. Okey, nombor 2 menegakkan. Okey, kemudian seluruh makhluk di dan di bumi berada di bawah kekuasaan Allah. Dia langit dan di bumi. Okey, betul. Okey, ini sebenarnya apa yang terkandung dalam ayat itulah. Okey, kemudian yang kedua berkenaan dengan tajuk apa? Ayat Fazan juga ni. Surah Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Quran. Dah hafal ke belum? Panjang juga ayat dia ni. 1 hingga 24 ayat. Ni pun ayat hafazan juga. Okey. Berkaitan dengan Al-Quran kan. Okey. So, soalan yang pertama, yang kedua melintang, nombor 2, kita hendaklah menerima Al-Quran secara dengan penuh keyakinan. Secara apa? Keseluruhan. Secara keseluruhan. Okey, betul ni panjang ni. Keseluruhan melintang. Okey, yang kedua. Soalan 4. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan keagungan sebagai pencipta. Sebagai pencipta alam. Okey, bagus. Yang nombor 5. Hanya Allah SWT yang berhak disembah. Okey, berhak. Okey, kemudian nombor 6. Hanya Allah SWT yang maha mengetahui segala isi Hati. Isi hati manusia. Okey, hati kat sini. Okey, Al-Quran menegak. Al-Quran merupakan yang teragung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, nombor 1 menegak ni apa? Mukjizat. Mukjizat. Okey, betul. Satu lagi. Seluruh makhluk bertasbih kepada Allah SWT sebagai pengabdian kepada penciptanya tanpa mempersekutukannya. Tanda. Okey, nombor 3, tanda. Okey, so kamu ingat lagi pasal ayat ni. Okey, Surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24 ni dia menjelaskan tentang Allah beri peringatan kepada manusia kan. Tentang apa? Allah beri peringatan tentang apa tu, Allah turunkan ayat. Bila Allah turunkan ayat, apa jadi pada gunung ganang, bukit bukau semua tu. Okay, semuanya akan tunduk, patuh kan. Takut sampai ada yang gunung itu tunduk serta pecah. Gunung itu tunduk serta pecah berderai kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia bila dia dengar Al-Quran, okay, dia terima peringatan daripada Al-Quran, dia buat apa? Tak ada kesan apa pun kan. Maksudnya dia tak indah. Tapi cuba tengok benda yang tak berakal tu. Tu sebabnya Allah bandingkan dengan manusia dengan penciptaan gunung dan sebagainya. Okay, so kamu tengok baliklah ayat Fazan tu, hafal dan tengok maksud dia. Okay, bila tengok maksud dia insyaAllah mudah untuk kita hafal lah. Okay, so kita sambung pula lah kita punya buku modul gemilang ni. Okay, kita mulakan kelas guru muda tu nanti kita lepas cuti Itu saya buat jadual lepas cuti nanti. Dia naik 20 bulan tu. Okay, hari tu sambung ke surat berapa? Surat berapa itu modul gemilang?
28 Ustazah. 28 dah habis. 28 dah habis. Okey, lepas tu nombor 12 tu muka surat 29. Yang tokoh Rasanya belum tu. Tokoh. Okey, sekejap. Mana pensel tu? Okey, bolehlah mula. Okey. Let's tengok buku muka surat 29. Mula daripada Ain. Saya nak tengok hari ni siapa pula tidur ini. Ustazah, Ya. saya tak ada buku. Saya kat tempat lain. Saya tak ada buku. Siapa? Ain. Kenapa Ain tak ada buku? Ain pergi mana? Saya kat rumah mak saya. Kat rumah mak pula. Okey. Nak buat macam mana tak ada buku? Ustazah pun tak ada Fars baru bagi. I'll snap for her so that I can scan and give to her. Ya. Soalan masa lah. soalan yang muka surat 29 tu, nombor 12 tu kan. Pilih tokoh yang betul berdasarkan pernyataan di bawah. Okey, Imam Abu Hanifah semua tu. Okey, soalan nombor 1, 25 Syakban tarikh lahir. Dia nak tokoh apa yang lahir pada tarikh tarikh apa tu? Tarikh 25 Syakban tu. Boleh tak? Ain? Boleh ke? Kejap. Dapat dia ke daripada Fazana? Dapat lah. Kejap. Okey, tarikh tempat lahir 25 Syakban 1323 Hijrah. Siapa tokoh yang lahir daripada pada tarikh 25 Syakban tu? Hari tu kita Hasan Al-Banna ke? Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna. Okey, yang lain buat apa yang lain? Orang lain. Betul tak Hasan Al-Banna? Yang lain bagi respon? Saya buat Hasan Al-Banna juga, Ustazah. Betul? Okey. Betul. Okey, betul. Jawapan dia Hasan Al-Banna. Okey, bagus. Ain. Yang kedua, siapa yang lahir dekat Kufah dan tarikh dia 80 Hijrah? Aina Adrina. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Betul salah? Yang lain betul tak? Senang je kan nak tengok. Betul. Bagi tahu kan Kufah Al-Kufi kan, nama dia ada gelaran Al-Kufi kan. Jadi tahulah tempat lahir dia di Kufah. Ya. Jadi betul lah Imam Abu Hanifah. Okey, yang ketiga 15 Mei. Akmal Rizal. 15 Mei ke yang Gaza tu? 15 Mei 1916. Siapa yang lahir masa tu? Gaza dah. Gaza. Gaza yang ketiga ya? Salah, betul-betul. Gaza. 150 Hijrah. Siapa lahir masa tu? Imam apa? Syafi'i. Imam Syafi'i. Okey, betul. Okey, nombor 4. 15 Mei tu. Yang ni senang nak ingat sikit sebab dia baru lagi. Ustazah, dengar ke? Siapa? Alisha ya? Dengar ke? Dengar. Siapa Salahuddin. Bukan. Salahuddin tu lama dah tu. Ahmad bin Ibrahim. Betul. Ahmad bin Ibrahim. Ni lecturer UAE ni. Okey, lepas tu nombor 5. Nombor 6. Lahir di Madinah pada tahun 93 Hijrah. Amal. Imam Malik kan? Imam Malik kan? Betul ke tak Imam Malik? Sekejap. Yang nombor 6 lah.
Nombor 5 belum kan? Nombor 5 dah ke? Ustazah tertinggal ya? Silap nombor 5. Okey. Nombor 5. Okey, nombor 5 dulu, Baghdad dulu. Lahir kat Baghdad 164 Hijrah. Imam apa? Yang ni Imam Ahmad bin Hanbal bukan? Imam Ahmad bin Hanbal. Okey, betul tak yang lain? Betulnya betul Ustazah. Betul saja. Betul. Okey, Imam Ahmad bin Hanbal. Okey. Nombor 6. Madinah tu, lahir di Madinah tahun 93 Hijrah. Azril. Ya Ustazah. Sekejap. Madinah 93. Dapat tak? Imam apa? Imam Malik. Imam Malik. Imam Malik. Okey, betul. Ingatkan dekat Madinah tu. Imam Malik ni kan dia tokoh dia dan dia sangat menghormati Rasulullah, menghormati hadir Rasulullah kan. Sampaikan dia tak sanggup menunggang kuda di bumi Madinah sebab menghormati jasad Rasulullah yang berada di Madinah tu. Kalau ada orang tanya pasal apa-apa soalan, dia akan merujuk hadis Rasulullah, tapi sebelum merujuk hadis, baginda akan bersihkan diri dia dulu, pakai wangi-wangi. Itu tanda dia seorang yang sangat menghormati hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tokoh Imam Malik ya. Okey, kemudian yang ke-7 soalan, dilahirkan pada 532 Hijrah. Siapa dia? Farzana. Salahuddin Al-Ayyubi ke Ustazah? Betul lah. Tinggal satu lagi jawapan tu. Salahuddin Al-Ayyubi. Okey. Okey, kemudian soalan seterusnya, padankan tokoh dengan nama kitab yang dikarang. Yang ni nama kitab pula. Kalau yang tadi mungkin susah sikit lah kita nak ingat sebab tarikh lahir, tempat lahir kan. Yang ini karya, hasil karya ataupun kitab yang dikarang. Okey, yang pertama tokoh Imam Abu Hanifah. Nama kitab dia apa? Firas? Imam Abu Hanifah, kitab dia yang dikarang? Mana nak rujuk Ustazah? Mana nak rujuk? Dalam buku. Awak tak ada buku rujukan ke? Tak ada Ustazah. Ni tajuk tingkatan 4 ni semacam mana ni Firas nak periksa tajuk tingkatan 4? Tak maaf Ustazah. Tak ada. Macam mana ya? Patutnya kena ada buku rujukan. That's the textbook right? Form 5. Mana dia Fas? Surat mana? Okey, tak apa. Kalau buku rujukan, Ustazah ada. Hari tu Ustazah jual buku rujukan form 4, form 5. Tapi Ustazah tak tanya kelas awak. Ustazah hanya bagi kelas yang belakang-belakang tu yang memerlukan nota. Terutamanya yang form 4. Okay, sebab diorang baru kan dengan silibus tingkatan 4 tu. Ada dengan Ustazah buku tu. Kalau siapa-siapa yang memerlukan nanti, kalau bersemuka nanti boleh ambil lah dengan Ustazah. Dia ada tajuk, dia merakumi tajuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Buku dia cantik warna pink. Ya, ada ringkasan lah. Tapi mudah bagi siapa-siapa yang nak rujuk lah buku tu. Ustazah, jawapan dia Fiqh Al-Akbar. Fiqh Al-Akbar. Betul lah jawapan dia. Okey Ustazah. Okey. Kemudian yang kedua Imam Malik. Imam Malik senang nak ingat nama kitab dia. Kitab apa? Siapa lepas Firas? Haiman. Haiman dah masuk? Ada? Okey.
Haiman? Tidur juga ke Haiman? Dia cakap saya lagi tandas. Pergi tandas? Ha. Okey, yang lain lah. Sambung. Lepas Haiman siapa harian ni? Apa nama Imam Malik? Al-Muwatta. Al-Muwatta. Bukan Al-Muwatta. Memang ejaan dia Al-Muwatta tapi sebutan dia Al-Muwatta sebab dia ta bukan tak ya. Al-Muwatta. Okey, bagus. Imam Syafi'i kitab dia Imam Syafi'i kitab dia Husna. Al-Umm. Okey. Lagi? Imam Ahmad bin Hanbal? Al-Musnad. Al-Musnad. Okey, betul. Lagi sambung. Tadi yang jawab Julia ya? Ya. Ili dah jawab dah? Gila dia tak ada. Dia dah jawab tadi ya? Mana Ili pergi ni? Ili belum jawab rasanya Ustazah. Mana Ili? Okey, tak apa. Amir jawab yang seterusnya. Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna. Sekejap. Ni. Al-Muwatta dah, Fiqhul Akbar dah, Al-Ummu dah, Al-Musnad dah. Al-Ma'thurat. Okey, betul. Ahmad bin Ibrahim. Adri. Undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Okey, betul. Undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Okey. Kemudian yang ke-14 nyatakan guru yang tersohor bagi tokoh di bawah. Okey, siapa guru bagi Imam Abu Hanifah yang tersohor? Boleh pilih jawapan tu. Yang diberi nombor 1 apa? Imam Abu Hanifah. Daniel. Hamad ya, Hamad bin Abi Sulaiman. Okey, bagus. Betul jawapan dia. Okey, itu yang pertama, guru kepada Imam Abu Hanifah. Yang kedua, guru kepada Imam Malik. Siapa jawapan dia? Firdaus. Ya saya saja. Apa jawapan bagi guru Imam Malik? Imam Malik Muhammad bin Shihab Az-Zuhri saja. Okey, betul. Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Okey. Betul. Imam Syafi'i yang ketiga. Kamal. Guru dia Sufyan bin Uyainah. Okey, betul. Sufyan bin Uyainah. Betul. Bagus. Okey, yang keempat. Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa guru dia? Nabila. Nabila? Ya, saya. Abu Yusuf Al-Qadi. Yusuf? Abu Yusuf? Al-Qadi. Al-Qardi. Okey, betul. Betul. Abu Yusuf Al-Qadi. Al-Qardi pula. Al-Qadi. Okey. Kemudian Ni'matul Akbar Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa guru dia? Nick. Hello, Ustazah. Ya. Nombor 5 Ustazah. Ya. Guru Salahuddin. Ali bin Al-Hasan bin Habbatullah. Okey, bagus. Ali bin Al-Hasan bin Habbatullah. Ustazah. Ya. Ustazah dipanggil Pergi mana? Pergi toilet. Sorry Ustazah. Okey, tak apa. Dia jawab Ustazah yang nombor 6.
Okey. Yang nombor 6 Hasan Al-Banna. Siapa guru dia? Zahran. Syekh Muhammad Zahran. Okey, betul. Okey, so habis untuk tu, sambung yang istilah ni pula. Maksud istilah yang ni sambung-sambung je ni. Okey, yang pertama syirik jali. Apa dia syirik jali? Lily? Apa syirik jali, Lily? Syirik yang jelas. Syirik yang jelas. Okey, betul, syirik yang jelas ataupun syirik yang apa, bila melakukannya memang akan membatalkan iman. Ya, sebab syirik yang kedua, syirik khafi, dia tak akan batalkan iman. Okey kan? Tapi Ustazah nak maksud dia. Kalau tengok dalam buku tu, muka surat 30 tu. Tengok dekat kata kunci dia, menyekutukan Allah, zat, sifat dan af'al. Kesambung, macam mana nak buat dia punya ayat tu maksud. Kalau dia tanya, nyatakan maksud syirik. So, macam mana jawapan dia? Syirik ialah Kau tengok buku tak, Lily? Ada tak buku? Buku modul gemilang? Kejap. Baik, bagi orang lain dulu ya. Aisyah jawab, Aisyah. Syirik jali maksud dia menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan afal. Okey, betul ya. Ataupun perbuatan. Menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan perbuatan ataupun af'al. Kalau siapa jawab menyekutukan Allah dengan sesuatu sahaja, dia akan dapat 1 markah sahaja. Okey, bila sambung pada zat, sifat dan perbuatan, dia akan dapat 2 markah. Okey, itu cara nak jawab maksud. Yang ni istilah-istilah bagi maksud semua ni. Okey, yang pertama tu berkenaan dengan syirik. Perkara yang membatalkan iman. Okey, yang kedua syirik khafi. Okey, syirik khafi. Nora. Melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah SWT. Okey, melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah SWT. Okey, baru je hari tu kita belajar tentang contoh syirik khafi kan, iaitu sifat mazmumah riya kan. Itu salah satu contoh lah tu. Okey, yang ketiga sihir. Apa maksud sihir? Lily dah ada buku dah? Belum lagi kot. Novi? Sihir bermaksud perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Okey. Perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin ataupun syaitan. Okey, itu sihir. Okey, betul. Membunuh. Yang ni tajuk fiqh pula. Fiqh pula. Itu membunuh. Apa jawapan dia? Perbuatan apa? Menghilangkan nyawa seseorang. Okey. Kemudian riba nombor 5. Iaitu pertambahan dalam urusan pertukaran barang dan juga hutang piutang. Itu maksud riba. Okey, ada perkataan pertambahan. Okey, siapa yang tak jawab tu tolong jawablah. Okey, kemudian nombor 6 makan harta anak yatim. Tengok pada perkataan dia, kata kunci menggunakan. Okey, so isi tempat kosong menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Okey, dia dah bagi kata kunci, awak salin je. Nanti hafal sahajalah maksud makan harta anak yatim. Okey, yang ketujuh, lari dari medan perang. Apa dia maksud dia? Meninggalkan medan peperangan. Okey. Lagi sambung. Meninggalkan medan peperangan. Menghadapi musuh. Ketika menghadapi musuh. Boleh?
Okey, nombor 8 Qazaf. Qazaf. Mariam? Qazaf maksud Qazaf menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan tanpa membawa saksi. Okey, betul. Ya, menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan tanpa membawa saksi. Itu maksud qazaf. Okey, kemudian berdikari. Berdikari maksudnya ialah berusaha sendiri dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. So kalau kamu tengok istilah ni, yang atas tu 3 tu adalah perkara yang membatalkan iman. 4, 5, 6, 7, 8 ialah berkaitan dengan tajuk dosa-dosa besar, menghindari dosa besar. Okey, kemudian ni tajuk tingkatan 4. Okey, kemudian 9 berdikari kan, kemuliaan berdikari. Tajuk tingkatan 4 ke 5 ni, kemuliaan berdikari. Bahagian akhlak. Tempat kan? Tempat. Okey, sebenarnya buku Madu Gemilang ni dia bagi soalan kamu, kalau kamu tengok dia tak ada semua tajuk kan. Dia ada tajuk-tajuk tertentu sahaja. Sebab apa? Sebab buku ni ialah tajuk-tajuk yang dijangka. Okey, tajuk-tajuk yang dijangka akan masuklah dalam SPM, dia dah kaji semua, dia tengok pada soalan-soalan tahun lepas dan sebagainya, maka hasilkan buku ni. Inilah tajuk-tajuk yang kita perlu tekankan sebenarnya. Okay, sebab tu kita kena buat banyak berulang-ulang kali. Siapa yang jawab, yang guna buku ni, insya-Allah dia tak akan menyesal. Okay. Okay, so soalan ni dah habis. Yang isi tempat kosong semua istilah. Okay, kemudian tengok modul interversi. Rasanya dah buat kan? Yang pertama, muka surat 31 dah kan? Dah. Okay, sampai muka surat berapa kita dah? 34. Husna, suara Husna macam jauh sangat. Muka surat 31 sampai 34 tak silap. Dah habis? Itu yang dah buat. Okay. Betul tak yang lain? Tak, Ustazah, 35 dah buat dah. Oh, dah buat juga? Sampai berapa tu? Sampai 39 tak buat lagi kot. 39 belum buat lagi. 39 belum. 9. Betul. 38 dah. 38. Okey. 39. Tajuk memahami keutamaan dalam tindakan. Surah At-Taubah yang surat 19 hingga 20. Ini tajuk tingkatan 4 ke 5? 4 ke 5? Jawab. Nak tahu. 5 Ustazah. Tingkatan 5 ya? Okey. So kita tengok soalan dia. Giliran siapa ni? Baca ayat dulu. Boleh baca ayat? Saya ke Ustazah? Mulia. Mulia. Okey, Mulia. Baca potongan ayat dia ke Ustazah? Baca ayat dia boleh? Baca ayat dia dulu, lepas tu jawab yang pertama maksud potongan ayat tu. Okey. Semua. Ya, pendek je ayat dia. 2 ayat je. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qawmaz zalimin. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Potongan ayat Aja'altum siqayatal haj. Maksudnya, adakah kamu menyangka perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang menunaikan haji? Okey, itu jawapan Mulia. Tadi baca ayat sedap sungguh Mulia. Okey, kemudian tengok tadi kan jawapan dia, kalau kamu tengok kata kunci tu dia hanya beri perbuatan memberi minum.
Kan? Perbuatan memberi minum sahaja. So cukup ke kat situ? Ada perkataan al-haj. Jadi tak cukup. So kamu kena tambahlah. Maksud dia yang mulia bagi tu, adakah kamu menyangka perbuatan memberi minum kepada orang yang menunaikan haji? Itu jawapan yang tepat lah. Okay, adakah kamu menyangka perbuatan memberi minum kepada orang yang menunaikan haji? Okey, itu betul jawapan dia. Okey, yang kedua, wa imaratal masjidil haram. Pas mulia siapa? Ashikin. Ashikin. Maksud dia dan memakmurkan Masjidil Haram itu. Okey, dan memakmurkan Masjidil Haram itu. Okey, tepat sekali jawapan dia. Okey, kalau ikutkan kata kunci, dia bagi memakmurkan sahaja. Kan dia dah bagi point sahaja kat situ, memakmurkan apa, dah ada perkataan masjid, ada perkataan al-haram, takkan kita tak tahu lagi apa maksud Masjidil Haram tu. Kan, jadi sambung je lah, dan memakmurkan Masjidil Haram itu. Okey. Kebanyakan kalau dia tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan potongan ayat ke, dia selalu bagi perkataan yang kita ada yang mudah kita ingat lah. Kan macam masjid, Masjidil Haram tu, lepas tu al-hajj, al-haji. Jadi bila kita study, kita dah baca, kita boleh tangkap dah apa dia punya maksud tu. Okey, kemudian wajahada fi sabilillah. Ada perkataan wajahada. Okey, jahada. Apa dia jahada? Kalau tengok pada clue, mungkin kita dah dapat jawapan dia. Okey, Rushda. Serta jihad pada jalan Allah. Dan berjihad pada jalan Allah. Kan? Maksudnya jahada tu kita dah tahu dah. Maksud dia berjihad, jihad. So sambung saja. Fi sabilillah. Okey, fi pada. Sabil jalan Allah. Kan? Itu cara dia lah kalau kita tiba-tiba nak jawab tu tak ingat apa benda. Tengok pada ayat dia tu, perkataan dia tu ada tak sama-sama macam lebih kurang dengan bahasa Melayu kita kan. Kalau jahada, jihad. Agak-agak macam tu insya-Allah boleh jawab lah. Kalau lah kita bela masa tu kan tak nampak. Okey, kemudian soalan yang seterusnya untuk ayat alladzina amanu. Siapa dia? Siti Sumaya. Orang-orang yang beriman dan berhijrah. Kan, orang-orang yang beriman dan berhijrah. Okey, alladzina mereka orang yang lah yang beriman. Amanu beriman, wa hajaru hajara maksud dia hijrah. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya tu Sofia. Ya, Ustazah. Apa yang jawapan dia? Maksud dan mereka itulah orang yang berjaya. Okey, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Orang yang berjaya dia al-faizun. Ulaika tu mereka. Okey, mereka itulah. Okey, hum tu pun mereka. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Okey. Tu maksud potongan hadis ayat-ayat. Okey, kemudian soalan yang kedua, soalan jelaskan. Jelaskan sebab turun ayat 19 surah At-Taubah. Okey, macam mana nak jawab soalan soalan asbabun nuzul ni, sebab turunnya ayat. Okey, dia bagi kata kunci kat tepi, sahabat berbincang amalan, Saidina Umar menegur sahabat yang berbincang sebelah mimbar, Saidina Umar mengadu. So, macam mana nak jawab tu? Siapa giliran? Amir. Wan Amir? Cuba jawab Wan Amir. Cuba jawab je Amir, nak tengok jawapan awak. Ambil point. Sahabat berbincang amalan. Sahabat berbincang amalan apa? Sahabat berbincang amalan yang mereka utamakan selepas pembukaan Mekah. Okey. Lepas tu?
Baca. Dia sebenarnya kan soalan untuk hari tu dia ada beritahu masa apa itu yang Ustazah ada meeting dengan ni. Dia kata kalau soalan asbabun nuzul turunnya ayat ni dia boleh buat dalam ambil 1 poin, 2 poin saja, tak perlu panjang. Ya, tak perlu dimulakan daripada awal. Boleh je ambil yang ayat macam poin yang kedua tu, Saidina Umar menegur sahabat yang berbincang setelah mimbar tu, buat ayat ringkas je kat situ. Maksudnya tak perlu detail daripada awal. Sebab lagi pun soalan dia soalan jelaskan sahaja kan, dia tak kata huraikan ke. So jawapan dia boleh ambil macam kalau Amir tadi dia sebut Wan Amir Haziq dia sebut terdapat beberapa sahabat tadi kan berbincang tentang amalan yang mereka utamakan selepas pembukaan Mekah. Baik, kalau dia jawab macam tu je, ayat tu tergantung kan. Maksudnya tak nampak apa dia sebab kenapa diturunkan ayat. So kalau nak tepat ambil ayat yang mana. Kalau awak tambah lagi tak apa. Macam Amir tambah lagi ayat dia. Macam mana Amir kalau nak tambah ke atau nak ubah ayat? Ataupun siapa boleh bantu Amir yang tahu jawapan ni? Ada tak? Ada siapa-siapa yang tahu? Baik, kalau jawapan Amir tadi, sambungan dia apa? Lepas dia nampak sahabat yang berbincang tentang amalan yang mereka utamakan selepas bukaan kota Mekah tu, okey, apa yang mereka buat? Ada antara mereka yang dapat sahabat yang akan menumpukan kepada memberikan minuman kepada orang yang menunaikan haji. Okey, tu satu. Okey, ada juga yang menumpukan usaha untuk memakmurkan Masjidil Haram. Kemudian ada juga yang nak berjihad. Okey, tapi Rasulullah bagi jawapan apa? Tak perlulah nak cerita Saidina Umar menegur sahabat sama tu kan. Terus je. Akhirnya jawapan dia apa? Turunnya ayat. Maksudnya bila Rasulullah dengar kan, berita tu sampai kepada Rasulullah, maka turunnya ayat mengadu apa tu? Menjelaskan bahawa apa dia yang perlu diutamakan. Antara tiga tu mana dulu? Kan ada ayat tu? Wajahadu tadi tu. Kamu lupa tak ingat isi kandungan ayat. Tadi baru baca maksud ayat tadi tu. Berjihad kan? Berjihad pada jalan Allah. Okey, jadi kamu boleh je beritahu bahawa lepas cerita tadi tu Saidina Umar ataupun apabila Rasulullah mengetahui tentang perkara ini ataupun perbincangan di antara dia macam bila dia berbincang tu dia macam berbalah lah sikit kan, dia bergaduh macam orang ni kata yang ni lebih penting, yang ni lebih penting, sebab tajuk ni ialah keutamaan dalam tindakan, mana yang lebih penting kita nak buat dulu kan. Jadi bila sahabat mereka tu berbincang dengan cara yang kasar, dengan suara yang tinggi, jadi Saidina Umar tegur lah kan. Bila tegur, dia mengadu kepada baginda Rasulullah, maka turunnya ayat. So kamu boleh ringkaskan, apabila perbincangan itu diketahui oleh baginda Rasulullah, maka turunlah ayat ni. Okay, menerangkan keutamaan yang sepatutnya, iaitu berjihad pada jalan Allah. Okay, boleh? Dia memanglah kamu akan rasa susah sikit nak jawab soalan asbabun nuzul ni. Okey, tapi sebenarnya kalau tahu cerita dia boleh buat ayat sendiri. Okey, sikit lagi tambah. Okey, soalan nombor 3, apakah maksud fiqhul al-aulawiyat? Fiqhul aulawiyat, apa maksud dia? Tengok kata kunci kat tepi, Yuli. Maksudnya mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan berdasarkan prinsip syarak.
Okey, bagus. Okey, mendahulukan yang sepatutnya didahulukan mengikut prinsip syarak. Maksudnya tambah sikit dekat belakang mengikut prinsip syarak. Okey, betul. Okey, seterusnya nombor 4. Jelaskan 4 prinsip asas dalam fiqhul aulawiyat. Okey, jelaskan 4 prinsip asas. Okey, apa dia jawapan dia? Isi dia dalil syarak. Okey, nak tambah apa? Bersumberkan dalil syarak. Bersumberkan dalil syarak. Okey, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, Aina? Utamakan syarak tu macam mana nak buat? Utamakan perkara yang diutamakan oleh syarak. Okey, bagus. Okey, yang ketiga, keperluan semasa. Akmal. Mengambil kira keperluan semasa dan setempat. Mengambil kira keperluan semasa dan setempatnya. Betul. Okey, nombor 4, Alisha. Mengutamakan manfaat bersama. Mengutamakan keperluan atau manfaat bersama berbanding dengan manfaat peribadi. Okey, bagus. Okey, itu jawapan bagi 4 prinsip asas fiqhul aulawiyat. Okey, kemudian soalan yang kelima, nyatakan 3 bidang fiqhul aulawiyat. Dia buat peta pokok tu. Amar. Apa dia bidang yang pertama? A apa? Bidang? A, ilmu dan pemikiran. Okey, bagus. Yang kedua? Yang kedua, amalan. Okey. Yang ketiga, tuntutan syarak. Tuntutan syarak. Okey, bagus. Okey, kemudian yang nombor 6 tu, dia nak jelaskan pelaksanaan fiqhul aulawiyat dalam bidang ilmu dan pemikiran daripada aspek prinsip am dan aplikasi. Okey, kalau tengok dekat kata kunci, prinsip am utamakan menuntut ilmu, aplikasi utamakan ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah pelengkap. Okey, macam mana nak jawab tu? Lepas Ammar, Azril. Cuba Azril jawab yang prinsip am, Azril. Prinsip mengutamakan usaha untuk menuntut ilmu dan memahaminya berbanding dengan melaksanakan suatu amalan. Okey, betul. Maksudnya mengutamakan dulu usaha untuk menuntut ilmu. Maksudnya kena ada usaha dulu untuk menuntut ilmu tu dan memahaminya berbanding dengan melaksanakan sesuatu amalan. Maksudnya sebelum kita melaksanakan sesuatu amalan, kita kena faham dulu. Okey, kena belajar dulu. Okey? Macam apa tu? Macam ayat hafazan kan. Kalau ustazah kata awak kena hafal ayat, awak boleh ke terus hafal je? Okey? Susah jadi, itu tak boleh. So awak kena faham dulu ayat tu berkenaan apa kan, maksud dia. Faham dulu baru boleh hafal. Bukan ayat hafazan je, semua benda lah. Macam yang kita belajar kan, kita nak menghadapi peperiksaan. Boleh ke kita hafal semua macam tadi tu maksud? Kan istilah-istilah maksud kita tak boleh hafal kalau kita tak faham. Jadi kena fahami dulu, belajar dulu, baru kita amalkan. Itu maksud dia, prinsip am. Okey, kalau yang aplikasi pula, utamakan ilmu fardu ain tu, Farzana. Ustazah, which one? The ilmu dan pemikiran aplikasi, is it? Ya. Okay, mengutamakan ilmu fardu ain berbanding ilmu fardu kifayah. Contohnya mengutamakan ilmu menunaikan solat yang betul berbanding dengan ilmu yang lain. Okey, tu jawapan sangat jelas lah kalau dah bagi contoh kan. Okey, bagus. Yang kedua tu mengutamakan ilmu fardu kifayah yang menjadi keperluan semasa dan pelengkap bagi umat Islam. Contohnya dan mempelajari ilmu dalam bidang perubatan dan kejuruteraan. Okey, betul lah. Maksudnya kita mengamalkan kan, mengutamakan untuk amalan kita. Okey, itu aplikasi lah.
Okey. Kita ada berapa minit lagi? 2 minit. Okey, habiskan ni bahagian ni ya. Okey, nyatakan 2 contoh ilmu fardu ain dan ilmu fardu yang tadi dah jawab ya. Jelaskan 2 aplikasi pelaksanaan al-aulawiyat dalam bidang tuntutan syarak. Apa jawapan dia? Nombor 8. Okey, kalau yang nombor 7 tadi, okey, 2 contoh ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah tu buat yang pendek je kan. Dia dah bagi solat, puasa, zakat tu kamu just salin sahajalah. Okey, fardu ain apa dia? Solat, puasa, zakat tu, fardu kifayah, perubatan, kecuraan dan pertanian. Okey, salin sajalah. Jawapan dia pendek macam tu je. Okey, soalan 8, jelaskan 2 aplikasi tadi tu. Apa jawapan dia? Mengutamakan amalan fardu ain berbanding dengan fardu kifayah. Okey, yang kedua, mengutamakan amalan fardu berbanding amalan sunat. Okey, itu 2 contohlah aplikasi pelaksanaan fiqhul aulawiyat dalam bidang tuntutan syarak. Okey, mudah aja yang ni. Okey, nombor 9. Giliran siapa nombor 9, Firas? 4 kepentingan fiqhul aulawiyat terhadap individu dan masyarakat. Tindakan terkawal. Ayat lengkap sikit sebab jelaskan. Macam mana nak sambung ayat tu, tindakan terkawal? Memastikan. Dapat tak Firas? Macam mana nak sambung, dia dah bagi kata kunci tindakan terkawal. So kita nak jawab soalan, jelaskan. So perlu kepada ayat yang sempurna kan. So tambah perkataan memastikan tindakan apa? Tindakan siapa Firas? Memastikan tindakan manusia terkawal dan sistematik aja. Okey, betul. Memastikan tindakan manusia terkawal dan sistematik. Okey. Yang kedua, kesejahteraan sosial. Mewujudkan kesejahteraan. Haiman? Pak Haiman, macam mana nak jawab soalan, jelaskan ni? Apa tu? Kesejahteraan sosial. Sambung ayat tu jadi ayat yang mewujudkan kesejahteraan sosial dan dalam melestarikan pengurusan kehidupan. Okey, bagus. Okey, yang ketiga, kehidupan masyarakat seimbang. Semua ada dalam buku ni. Buku teks. Macam mana nak sambung? Kehidupan masyarakat seimbang dalam pelaksanaan tuntutan syarak. Okey, yang keempat tu wujud masyarakat berjaya. Okey, wujud masyarakat berjaya, mewujudkan masyarakat yang berjaya. Okey, menguruskan sistem kehidupan yang cekap. Okey, kalau yang amalkan tuntutan Islam tu, mengamalkan semua tuntutan Islam mengikut susunan yang tepat. Okey. So, itu jawapan dia lah. Boleh rujuk buku teks. Sebab ni tingkatan 5 tak susah sangat. Ada buku teks kan. Okey, nombor 10, terangkan 2 pengajaran daripada ayat. Dia dah bagi dah, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa? Yang kedua, sentiasa berhijrah kepada yang lebih baik supaya. Okey, macam mana nak buat pengajaran ayat? Haryani? Kita hendaklah sentiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, agar hidup berjaya di dunia dan di akhirat. Agar hidup berjaya dunia dan akhirat. Okey, bagus. Yang kedua, Husna. Okey, last Husna. Kita hendaklah sentiasa berhijrah kepada yang lebih baik supaya menjadi insan yang produktif. Okey, supaya menjadi insan yang produktif. Okey, betul. So itu antara contohlah cara nak jawab pengajaran ayat berkenaan dengan ayat ni lah. Dia dah bagi kata kunci, just sambung saja.
Okay, so setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Ada? Ustazah. Siapa tu? Yang Ili. Yang jawab untuk sebab turun ayat tu kena tulis dalam point ke atau boleh tulis macam Okay, boleh point. Point sahaja. Dia tak perlu. Yang jawab dalam bentuk perenggan hanya soalan kebat sahaja untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Ingat tu untuk perenggan hanya kebat. Kebat kalau jawab dalam bentuk point tak ada markah. Tapi kalau jawab perenggan betul. Okey, yang lain-lain semua jawab dalam bentuk point sahaja. Boleh? Boleh faham? Okey, Ustazah faham. Okay. So, ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita sampai sini dulu. Okey, nanti Ustazah haraplah jangan berhenti sampai sini. Ada masa free, relax kat rumah tu boleh cuba-cuba isi jawapan dengan pensil dulu Nanti kita bincanglah tengok jawapan dia sama-sama. Okey? Itu sahaja. Terima kasih kepada semua yang hadir. 34 orang, maknanya ada 2 orang tak hadir. Tak tahu dah siapa. Okey. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Baik Kamal. Ustazah. Bye. Ustazah. Bye. Assalamualaikum.